Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana terus bersama saya. Sebelum itu, sila like, subscribe, share dan komen ya dalam liputan mendalam mengenai inkuest Zarah Karina, sebuah kes yang bukan sahaja menyentuh hati tetapi membukakan satu demi satu kelemahan sistem yang wajib diperbetulkan. Kita akan meneliti pendedahan daripada saksi ke-49, saksi ke-50 dan yang paling besar impaknya saksi ke-51, seorang warden yang terlibat secara langsung dalam pengurusan asrama. Apa yang didedahkan hari ini bukan sekadar cerita, bukan sekadar kecuaian, tetapi pendedahan yang menunjukkan kegagalan sistemik dari SOP keselamatan, hak privasi hingga kepada pengendalian bukti di tempat kejadian. Dan persoalan paling besar hari ini ialah bagaimana sebuah sekolah boleh gagal melindungi seorang pelajar sebelum, semasa dan selepas tragedi berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mula dengan saksi ke-51. Beliau adalah warden, orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan ratusan pelajar. Tetapi hari ini beliau mengaku di mahkamah bahawa dia sendiri tidak pasti sama ada lantikan sebagai ketua warden itu sah atau tidak. Ya, jadi saya pun tak faham lah. Kenapa pula dia mempersoalkan lantikan, kenapa waktu dia menerima surat lantikan itu dia tidak mempersoalkan. Dan katanya tiada surat dari JPN, tiada SOP khusus diberi kepada beliau, tiada latihan jelas untuk tugas sebagai penjaga keselamatan asrama. Ya, why now? Why not yesterday? Saudara-saudara, cuba bayangkan situasi ini. Pelajar kita, anak kita diserahkan kepada seorang yang tidak diberi garis kuasa yang jelas, tidak diberikan latihan mencukupi dan tidak diberikan struktur pelantikan formal. Bagaimana mahu bertindak secara profesional kalau jawatan sendiri pun tak jelas, ya? They don't know what to do. Persoalan sekarang ini mesti dijawab oleh sekolah, mesti dijawab oleh JPN dan mesti dijawab oleh KPM. Kerana apabila anak pelajar berada di asrama, merekalah yang menjadi ibu bapa sementara. Dan kalau struktur mereka lemah, keselamatan pelajar akan lemah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling mengejutkan, saksi ke-51 mengesahkan bahawa selepas Zarah ditemui, pelajar dibenarkan membersihkan kawasan tersebut. Ya, membersihkan, bukan oleh polis, bukan oleh pihak forensik, tetapi oleh pelajar. Alasannya apa? Supaya laluan tidak tersekat. Tuan-tuan dan puan-puan, tempat-tempat kejadian bukanlah tanda sekolah. Ia adalah crime scene. Ia adalah titik penting yang mungkin menyimpankan jawapan sebenarnya apa yang berlaku kepada Sarah. Bila pelajar diberi mop, diberi kain, diberi arahan, ia bukan prosedur biasa. Ia adalah pemindahan, kehilangan bukti, destructions of evidence. Walau bagaimanapun, bukan sengaja. Kesannya tetap sama. Bukan bukti hilang, kesukaran penyiasatan meningkatkan dan keadilan semakin jauh. Soalannya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, siapa arah? Siapa ambil keputusan? Dan mengapa tiada seorang guru pun atau pentadbir sedar tindakan ini melanggar prosedur paling asas? Ya, ini mesti dijelaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita masuk ke isu privasi. Saksi 49 mengesahkan bahawa diary peribadi Zarah telah dibaca, difotokopi, diimbas secara digital dan dikongsi kepada beberapa guru melalui WhatsApp. Tanpa kebenaran, tanpa SOP, tanpa garis etika. Diary bukan dokumen rasmi sekolah. Ia adalah ruang paling pribadi seorang pelajar. Ruang yang tempat yang melepaskan emosi, tekanan dan perkara yang tidak berani dia luah kepada sesiapa pun. Apabila diary itu diambil, diimbas dan disebar, itu bukan siasatan, itu adalah pencemburuan privasi.
Dan apabila ditanya oleh hakim korona, jika dari pribadi anda sendiri disebarkan, apa perasaan anda? Jawabnya, saya tak suka. Begitu juga arwahnya. Kalau itu jawapan seorang dewasa, bagaimana dengan perasaan seorang pelajar 14 tahun atau perasaan keluarganya? Persoalannya sekarang, apakah justifikasi undang-undang? Apakah prosedur melindungi data pelajar? Ya? Saksi ke-50 pula memberi pendedahan baru. Muhammad Zarah tidak pernah dimaklumkan tentang hasil siasatan dalaman, tentang sesi kaunseling pelajar, tentang apa yang pelajar senior telah lakukan terhadap Zarah pada malam kejadian. Ini persoalan besar, ya? Mengapa pihak sekolah menyimpan maklumat daripada waris? Mana tanggungjawab profesional? Mana ketulusan? Mana empati terhadap keluarga? Kalau keluarga sendiri tidak diberi laporan, bagaimana mereka mahu mencari keadilan? Tuan-tuan dan puan-puan, lebih mengejutkan. Saksi juga mengesahkan bahawa selepas kematian Zarah, masih ada pelajar di Ubud dengan ayat, kau mau jadi macam Zarah kah? Ini maksudnya apa, ya? Ini maksudnya keadaan buli yang masih hidup di sekolah itu. Ini maksudnya budaya buli masih hidup, ya. Tiada pencegahan, tiada pengawasan ketat, tiada perubahan budaya walaupun tragedi telah berlaku. Ini bukan isu individu, ini isu sistem, ya, ini isu struktur dan ini isu kepimpinan sekolah. Mana perginya pengetua dan mana perginya pentadbir sekolah keseluruhannya apabila berlaku kejadian yang malang ke atas arwah Zarah Harina pada malam 16 hari bulan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita mesti jelas. Advokasi bukan untuk menghukum secara melulu. Ia untuk menuntut pembaikan agar tragedi tidak berulang. Jadi apa yang kita mahu? SOP asrama disemak semula, latihan formal warden, garis tugas jelas, pelaporan wajib setiap insiden. Hak privasi pelajar dilindungi, tiada lagi dari diimbas, tiada lagi sharing WhatsApp guru, mesti ikut etika profesional. Tiada lagi pembersihan tempat kejadian sebelum polis tiba. Ini mesti jadi SOP mutlak. Laporan kepada waris wajib terus. Kesihatan dalaman, laporan kaunseling, hukuman, ya, terhadap pelajar lain. Budaya buli mesti dihapuskan secara sistemik. Ya, pendidikan, pengawasan, ya, intervensi awal, tindakan disiplin profesional. Kes Zarah bukan sekadar satu kes tragis, ia adalah cermin dan cermin menunjukkan betapa rapuhnya sistem keselamatan dan kebajikan pelajar kita. Dan tugas kita ialah memastikan apa yang terjadi kepada Zarah tidak lagi berlaku pada anak-anak kita yang lain di sekolah lain, ya, di sekolah agama di seluruh sekolah berasrama di seluruh negara. Teruskan mengikuti liputan ini dan keadilan tidak akan datang jika kita diam. Kita bersuara kerana Zarah tidak lagi boleh bersuara. Ya, sila like, subscribe, share dan komen. Terima kasih kerana mengikuti siaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.